Dan adakah Malaysia pernah ditawarkan atau menawarkan diri melaksanakan percubaan ke atas manusia bagi vaksin COVID-19 yang sedang dihasilkan oleh negara luar, dan apakah faktor yang diambil kira dalam perkara ini, dan bagaimana kerajaan boleh memastikan pendekatan diplomasi sains yang telah digerakkan benar-benar mampu meletakkan negara kita dalam kedudukan terbaik, khususnya untuk mendapatkan akses terawal kepada vaksin yang akan dihasilkan. Terima kasih. Soalan berkenaan dengan sama ada Malaysia pernah ditawarkan untuk menjalankan human trials di Malaysia. Ya, memang betul Malaysia pernah menawarkan diri kepada negara luar seperti China bagi kajian klinikal vaksin COVID-19. Walau bagaimanapun, semasa proses rundingan sedang dijalankan, terdapat beberapa syarikat yang telah menarik diri disebabkan bilangan kes COVID-19 yang semakin menurun di Malaysia. Untuk kita menjalankan clinical trials, kita memerlukan bilangan kes yang banyak. Sebab itulah syarikat-syarikat China membuat clinical trials mereka di negara seperti UAE dan Brazil, di mana didapati ada puluhan ribu kes COVID-19. Tapi oleh kerana kejayaan kerajaan Malaysia membendung penularan wabak COVID-19 ini, kita sudah tidak layak untuk menjalankan clinical trials. Namun demikian, kita masih lagi bersedia dan kita ada keupayaan untuk menjalankan ujian klinikal melalui agensi Clinical Research Malaysia yang mempelopori pembangunan ekosistem penyelidikan klinikal di Malaysia. Dan kita juga ada mempunyai fasiliti yang mampu menjalankan penyelidikan klinikal fasa 1, iaitu Pusat Penyelidikan Klinikal Hospital Umum Sarawak. Terima kasih. Terima kasih. Soalan saya, mendengar jawapan tadi, Yang Berhormat menyebut bahawa Kementerian sedang menyediakan ekosistem bersabit dengan pembangunan vaksin. Seingat saya, Yang Berhormat, seawal 15 tahun dahulu, negara telah pun memulakan langkah yang betul dengan mengadakan dasar biotek negara yang memberikan sasaran pembangunan produk biotek kesihatan termasuk R&D dan pembangunan vaksin dengan menggunakan kepakaran saintis Malaysia. Hasilnya, pelbagai institusi ditubuhkan di antara 2003 hingga 2006. Contohnya, Malaysia National Institute for Natural Products, Vaccines and Biologicals atau 9Bio. Dah 15 tahun. Apakah sehingga tempoh itu belum menampakkan sebarang hasil dalam pembangunan vaksin sehingga kita terpaksa merangka satu ekosistem baru? Terima kasih, Yang Berhormat. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih kepada Ahli Yang Berhormat. Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, sejak 2006, MOSTI dan Kementerian Pengajian Tinggi telah membiayai 55 projek pembangunan vaksin yang melibatkan 16 institusi tempatan. Daripada projek-projek tersebut, yang masih lagi ongoing development untuk vaksin manusia 5, satu sahaja yang sudah sampai tahap preclinical, iaitu untuk kolera, manakala 19 vaksin haiwan telah pun dibangunkan. Jadi sekarang ini kita lebih berjaya dari segi pengkomersialan untuk vaksin haiwan berbanding dengan vaksin manusia. Didapati dalam kajian yang telah pun kita buat beberapa kelemahan yang telah pun kita kenal pasti dalam model pembangunan vaksin yang telah dilaksanakan dahulu, termasuklah penubuhan 9Bio yang tidak berjaya akhirnya di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Oleh demikian, satu roadmap hala tuju baru sedang dibangunkan supaya kita dapat melihat kepada pembangunan vaksin ini dengan pendekatan yang berbeza, dengan pendekatan yang lebih fokus kepada beberapa virus saja, tanpa kita cuba buat terlalu banyak penyelidikan yang seperti mana berlaku sekarang ini, dan untuk kita melihat kepada pembiayaan R&D yang lebih tersusun dan juga yang lebih
yang lebih targeted kepada virus-virus yang akan kita kenal pasti. Dan kita akan melihat kepada the entire ecosystem daripada basic research, preclinical, clinical trials sampailah kepada pengkomersialan untuk memastikan bahawa segala kelemahan yang lepas dapat kita perbetulkan dan atasi. Terima kasih Yang Berhormat Menteri.